A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua sedikit tazkirah ataupun perkongsian mengenai kawan kepada syaitan. Anda tahu siapa kawan kepada syaitan? Okey, kawan kepada syaitan merupakan orang yang mempunyai perasaan marah. Okey, setiap orang pasti ada perasaan marah. Marah itu akan datang tanpa kita duga. Tadi kita gembira, tiba-tiba sekarang dah nak marah. Jadi, kita diharuskan ataupun kita sebenarnya perlu mengawal kemarahan itu dengan bijak. Marah yang tidak terkawal boleh membinasakan diri sendiri dan orang lain. Perasaan marah yang gagal dikawal sebenarnya boleh menimbulkan sifat keji yang lain seperti dengki, bongkar, angkuh, dendam dan sebagainya. Imam Syafi'i ada menegaskan bahawasanya marah adalah satu di antara panah syaitan, yang mana ia mengandungi racun. Oleh itu, hindarilah ia agar kamu dapat menewaskan syaitan dan bala tenteranya. Okey, ketika dalam keadaan marah, sebenarnya manusia ini dikuasai oleh syaitan yang akhirnya akan berlaku suasana tegang seperti kawan bergaduh dengan kawan, anak bergaduh dengan ibu bapa, dan kemungkinan besar juga masyarakat akan bermasa muka di antara satu sama lain. Gagal mengawal emosi ataupun cepat naik angin ini biasanya berlaku ketika mana seseorang itu hilang pertimbangan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang selalu menupaskan orang lain. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengawal diri ketika marah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, bagi mengubati penyakit marah ini, Islam ada mengajar umatnya apabila marah, tahan marah itu dan sabar apabila melawan hawa nafsu. Itulah mereka yang dapat menahan dirinya daripada bersifat marah ataupun dikuasai sifat marah itu akan mendapat ganjaran setimpal dengan usahanya itu. Ini telah dijelaskan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan marah, nescaya engkau akan mendapat masuk syurga. Hadis riwayat At-Tabrani. Okey, sifat marah ini sebenarnya tidak menjadi satu kesalahan jika ia kena pada tempatnya. Contohnya marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah kerana Allah merupakan sesuatu yang disukai dan mendapat pahala. Contohnya seorang Muslim marah ketika mana dia menyaksikan perbuatan haram ataupun perbuatan maksiat di hadapan matanya. Okey, begitu juga marah seorang guru ataupun ibu bapa kepada anaknya. Apabila guru maupun ibu bapa marah kepada anak mereka, ketahuilah bahawa marah mereka itu bukanlah marah semata-mata, tetapi ada ibrah di sebalik marah mereka. Carilah hikmah di sebalik kita kena marah. Andai seorang guru ataupun ibu bapa marah kepada kita, sebenarnya kemungkinan besar mereka marah itu adalah untuk menyedari kita, untuk memperbaiki kelemahan diri kita. Mereka tidak akan membiarkan kita leka dan lalai dalam urusan kehidupan kita. Andai anak mereka leka, mereka akan tegur. Andai anak mereka lalai, mereka akan mengingatkan. Okey, marah mereka ini sebenarnya tidaklah dikategorikan sebagai benci, tetapi marah mereka ini adalah sebagai tanda kasih sayang mereka terhadap kita. Okey, baiklah, saya akan kongsikan dengan anda semua langkah-langkah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menangani sifat marah ini. Okey, yang pertama adalah berdiam. Apabila emosi marah menguasai diri, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk berdiam diri. Okey, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah diam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Okey, yang kedua isti'azah, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iaitu aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam, nescaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Abu Adi dalam Al-Kamil. Okey, yang ketiga berwuduk. Sebenarnya sifat marah itu dicetuskan oleh syaitan yang dijadikan daripada api. Oleh itu ingatlah, api itu boleh dipadamkan dengan air. Jadi apabila seseorang itu sedang marah, hendaklah segera dia berwuduk. Kerana air yang disapukan kepada anggota wuduk bukan sahaja dapat menjauhkan diri kita ini daripada godaan syaitan, tetapi ia dapat menyejukkan muka dan anggota badan kita tadi itu daripada marah
ataupun daripada membara. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marah itu adalah bara api, maka padamkanlah ia dengan berwudu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan sebahagian ulama menghasankannya. Okey, yang keempat, tukar kedudukan. Apabila emosi marah menguasai diri, baginda sarankan kita untuk tukar kedudukan. Sebagaimana sabda Nabi, apabila seseorang kamu marah dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Jika masih tidak hilang kemarahannya, hendaklah dia berbaring secara mengiring. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Okey, yang kelima, perbanyakkan istighfar kerana marah itu datangnya daripada syaitan. Maka istighfar itu mampu memberikan ketenangan kepada orang yang membacanya. Yang keenam, memberi maaf dan bersabar. Orang yang marah sudah selayaknya memberikan ampunan kepada orang yang membuatnya marah. Allah SWT memuji para hamba-Nya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 37. Dan jika mereka marah, mereka memberi maaf. Okey, ketahuilah bahawasanya orang yang suka marah itu sering ditunggangi oleh syaitan yang memaksa kehendaknya ke atas orang yang marah itu. Manakala orang yang menurut kehendak syaitan itu tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Okey, sebenarnya marah ni boleh tahu, tapi jangan menjadikan diri kita sebagai orang yang mempunyai sifat pemarah. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya supaya tidak menjadikan diri kita sebagai seorang yang pemarah. Seperti mana yang diriwayatkan Abu Hurairah, ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berpesanlah kepadaku." Baginda berkata, "Jangan marah." Orang itu mengulangi lagi beberapa kali meminta supaya dipesan, namun Rasulullah SAW masih tetap berkata, "Jangan marah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, oleh itu marilah sama-sama kita melatih diri kita supaya janganlah bersifat marah-marah ni kita happy-happy go lucky saja. Macam tu. Ingatlah jangan marah sembarangan kerana marah itu sifat syaitan. Okey, setakat ini saja perkongsian pertama saya. Sebarang kesilapan harap dimaafkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.